Halo guys, sekali lagi bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so sebelum saya teruskan berita yang menggemparkan, menggembirakan seluruh rakyat Malaysia hari ini, sahabat-sahabat semua, mereka katakan mereka bersih sangatkah mereka. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share. So sahabat-sahabat semua, ini dia bersih sangatkah akhirnya ditahan dan juga direman. Apakah perkara ini dan kenapa, siapa yang ditahan dan siapa yang direman? Ini dia sahabat-sahabat semua. Dan sebelum itu tular apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri membongkar tentang kerja-kerja yang tidak mematuhi prosedur berkaitan dengan jumlah 600 bilion. Dan akhirnya polis membuat siasatan terhadap penyalahgunaan bajet ataupun duit kerajaan berkaitan dengan jumlah sebanyak 92 bilion kalau saya tidak silap. Nanti kita akan baca seterusnya. Jadi ramai di antara mereka semua itu hanyalah tuduhan semata-mata, hanyalah fitnah. Kononnya ada yang pula pergi membuat laporan polis. Mereka mengatakan mereka bersih. Mereka mengatakan mereka tidak terlibat di dalam penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan wang rakyat, wang negara. Namun akhirnya hari ini mereka yang terlibat, adakah kroni, adakah keluarga, akhirnya ditahan dan juga ada yang direman untuk disiasat dalam kes-kes skandal-skandal di dalam kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini, sahabat-sahabat semua. Ada pula mengatakan katanya apabila Menteri Kewangan Perikatan Nasional sebelum itu Tengku Zafrul mengatakan dia memberikan uang bajet itu kepada mereka dengan cara yang benar. Betul. Itu kita tidak salahkan Itu memang kerja dia sebagai Menteri Kewangan karena setiap kementerian meminta ataupun Perdana Menteri ataupun timbalan ataupun siapapun mereka memohon bajet daripada Menteri Kewangan, dan Menteri Kewangan kalau diluluskan dia akan berikan kepada individu atau kementerian ataupun menteri tersebut Tapi yang dipersoalkan di sini adalah cara penggunaan uang tersebut, cara penggunaan bajet bilion ringgit, sahabat-sahabat semua. Inilah yang menjadi persoalan. Namun akhirnya hari ini ada yang ditahan dan juga ada yang direman. Soalnya bersih sangatkah Perikatan Nasional ini, yang mana mereka melaungkan mereka tidak rasuah, mereka tidak fitnah, mereka tidak derhaka. Itu hanyalah omongan kosong di siang hari, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat-sahabat semua, saya ingin memberikan update apakah yang dikatakan yang ditahan, siapakah yang direman, sahabat-sahabat semua. Ini dia, SPRM menahan CEO syarikat swasta dipercayai dalam agih projek kerajaan. Macam yang saya katakan tidak salah daripada Menteri Kewangan kerana mereka memohon bajet itu malah apabila dia berikan, persoalan seterusnya adalah bagaimana penggunaan duit itu, adakah digunakan dengan cara yang baik, ada yang digunakan cara yang betul atau sebaliknya. Jadi akhirnya sahabat-sahabat semua, mereka melaungkan kerajaan PN ataupun Perikatan Nasional adalah bersih, itu semuanya adalah omong-omong kosong apabila hari ini SPRM telah pun melakukan siasatan dan juga menahan ini SPRM menahan CEO syarikat swasta dipercayai dalam agih projek kerajaan. Itu dia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM menahan seorang ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat swasta lewat malam kerana disakih menjadi dalang-dalam mengagihkan projek kerajaan di bawah paket rancangan ekonomi pada tahun 2020 hingga 2022. Siapakah menteri ataupun Perdana Menteri pada ketika itu? Jangan sengaja tidak tahu ataupun lupa-lupa sebab Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin diganti pula oleh Ismail Sabri, sahabat-sahabat semua. Mereka kata bersih, apa bersih? Inilah dia. Sumber SPRM berkata lelaki berusia 42 tahun itu yang juga dipercayai menerima rasuah bagi menghubungkan kontraktor dan pihak atasan dalam projek terlibat ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki yang mengesahkan penahanan tersebut ketika dihubungi hari ini dan berkata kes disiasat di bawah Seksyen 16
dalam kurungan E Akta ISPRM 2009. Mahkamah Magistrate Putrajaya Simpulak membenarkan lelaki tersebut direman 5 hari hingga Selasa depan bagi melengkapkan kertas siasatan. Ya, pada Desember lepas ISPRM mengeluarkan kenyataan berhubung siasatan yang difokuskan kepada dana kerajaan berjumlah RM92.5 bilion di bawah program Ransangan dan Pemulihan Ekonomi. So daripada 600 itu sebenarnya kerajaan memberikan fokus ke SPRM ya, memberikan fokus siasatan terhadap RM92 bilion yang digunakan ya. Kenyataan itu dimaklumkan siasatan awal mendapati jumlah peruntukan terlibat dalam program tersebut dianggarkan RM530 bilion dan hanya RM92.5 bilion melibatkan dana kerajaan. Manakala selebihnya bukan daripada kerajaan. Sumber ISPRM berkata, Suruhanjaya itu telah membuka beberapa kertas siasatan terhadap sekurang-kurangnya 5 individu dipercaya menjadi dalang atau orang tengah kepada beberapa syarikat untuk memperoleh projek bernilai RM50 juta hingga 500 juta secara runding terus. Setakat ini, beberapa kontraktor di soal siasat mengaku bersetuju membawa komisen sebanyak 3 hingga 5%. Menurut sumber itu. Itu dia. Jadi benarkah sekali lagi sahabat semua, Kerajaan Perikatan Nasional, Parti Perikatan Nasional bersatu ataupun lebay-lebay PAS ini bersih? Akhirnya hari ini kita dikejutkan ya apabila SPRM telah pun mereman ataupun menahan beberapa individu yang dikatakan terlibat di dalam projek secara runding, secara direct ataupun terus diberikan kepada mereka. Ada juga mengatakan mereka adalah kroni-kroni, seperti mana yang dibongkarkan oleh Rafizi Ramli ya, sebelum menjadi kerajaan ya. Memang agak mengejutkan kita ya apabila ada projek yang diluluskan apabila kerajaan sudah dibubarkan, parlimen dibubarkan ya. Ini adalah satu tindakan yang mengejutkan kita. Kenapa? Soalnya kenapa mereka begitu terdesak? Adakah udang di sebalik batu? Adakah bayaran? Atau sebaliknya? Inilah yang menjadi persoalan kepada seluruh rakyat Malaysia ketika ini. Dan satu lagi berita yang hangat juga diperkatakan sahabat semua ya, berkaitan dengan penjualan isu saham Menara Kuala Lumpur. Ini dia dua pengarah kanan syarikat ya, syarikat direman selama 4 hari. Kenapa direman? Ya untuk dilakukan siasatan. Jadi kalau kita lihat dua pengarah kanan syarikat bergelar Datuk direman 4 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan berhubung isu pembelian saham dan pengambil alihan konsesi pengurusan Menara Kuala Lumpur ataupun Menara KL. Perintah reman sehingga 10 Januari itu dikeluarkan Magistrate Irzah Zulaikha Rahanuddin di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Semalam, sumber SPRM dilapor berkata kedua-dua individu berusia 49 dan 59 itu merupakan orang tengah yang mengurus urusan suapan dan seorang pengarah urusan syarikat yang dikatakan mengambil alih saham syarikat pengurusan Menara KL ditahan di ibu pejabat SPRM ketika hadir memberi keterangan. Jadi sahabat semua berlaku ini sebenarnya di era Kerajaan Perikatan Nasional, di era pentadbiran Perdana Menterinya Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau sekali lagi mereka kata mereka tidak terlibat dalam sebarang salah laku, salah guna kuasa, apakah semua ini? Menurut pemilihan syarikat terbawit, syarikat yang disaki melibatkan permintaan uang rasuah berjumlah ratusan ribu dan seutas jam tangan mewah sebagai hadiah kepada orang atasan bagi membantu pengambil alihan tersebut. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang mengesahkan tangkapan itu berkata kes itu disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Sebelum ini, tular di media sosial isu berhubung pengambil alihan pengurusan Menara KL melalui pegangan saham penuh dengan TM Telekom Malaysia melalui anak syarikatnya Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad kepada syarikat Hydroshop Sendirian Berhad sehingga menimbulkan persoalan orang ramai terhadap keputusan itu. Jadi sekali lagi ya perkara yang sangat-sangat mengejutkan kita sahabat semua ya apabila
perkara seperti ini berlaku, ya, yang mana mereka melaungkan kami bersih, kami best, tapi akhirnya memang best lah, ya, hari ini apabila mereka ada di antara kroni-kroni, walaupun ini adalah ikan bilis, ya, kita tidak tahu siapakah dalang sebenar, siapakah jurung besar itu, ya, tapi ini adalah perkembangan terbaik, ya, apabila SPRM telah pun bertindak mereman dan juga menahan untuk melakukan siasatan terhadap dua kes ini, sahabat-sahabat semua. Yang pertama tadi berkaitan dengan RM, ya, RM 92.5 bilion duit rakyat, duit negara disonglap begitu saja. Dan yang kedua adalah penjualan saham Menara Kuala Lumpur. Memang sangat mengejutkan kita. Dan pendapat Anda sahabat-sahabat semua, ya, bersih sangatkah? Adakah Perikatan Nasional ini sebersih yang mereka laungkan? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih, ya, kerana sentiasa bersama dengan Orang Indonesia Channel, memberikan sokongan padu. Anda memang terbaik. Dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Indonesia Channel. Saya kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.